لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak ansur mestilah ada. Jangan berkasar merempuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semuanya? Harap semuanya sihat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi di dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang suci, bulan yang merupakan bulan perayaan bagi umat Islam, iaitu bulan Zulhijjah. Dan sekarang ini kita berada di dalam 10 malam atau 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Bagi orang-orang yang faham atau orang-orang yang peka atau nanti-nantikan waktu ini, waktunya sudah tiba. Iaitu kita berada dalam bulan Zulhijjah dan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Dan tak lama lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Haji, iaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan satu hari sebelum Raya Haji namanya Hari Arafah. Baik, sebelum saya masukkan dalam topik, ingin saya buka majlis pada hari ini dan saya berterima kasih kepada yang sedang menonton live. Saya nampak ada dalam 7 orang berada dalam keadaan live sekarang ini. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih bagi siapa yang like program kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kecukupan buat semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua sihat? Mudah-mudahan semuanya sihat. Dan kalau suara saya ini jelas, boleh komen di bawah. Mudah-mudahan semuanya okey. Okey. Baik. Ya, baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah, seperti mana yang saya buka tadi, iaitu kita berada dalam bulan Zulhijjah. Dan tak lama lagi kita akan masuk ke dalam hari raya haji. Tapi satu amalan yang kalau boleh saya buka dengan amalan tersebut adalah pada satu hari sebelum hari raya haji dinamakan sebagai hari Arafah, yang mana sunnah untuk kita mulakan, sunnah untuk kita lakukan satu amalan yang kalau kita amalkannya kita akan mendapat pahala yang sangat besar, iaitu diampunkan dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sudah. Diampunkan pahalanya setahun sebelum dan setahun sudah. Dan ini merupakan satu peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita, untuk kita kembangkan ataupun kita besarkan lagi amal ibadah kita, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya puasa hari Arafah. Orang akan tanya, Ustaz, bilakah puasa hari Arafah? Puasa hari Arafah adalah puasa yang dilakukan satu hari sebelum Raya Haji. Berarti, kalau Raya Haji 10 Zulhijjah, puasa Arafah 9 Zulhijjah. Kalau contoh, puasa Raya Haji jatuhnya pada hari Jumaat, maka hari Khamis kita berpuasa. Hari Khamis kita berpuasa. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, saya pesan untuk kumpulkan keluarga. Kalau saya boleh sarankan, hari Rabu malam pesan isteri, pesan anak-anak untuk sama-sama bangun sahur, sama-sama bangun sahur dan juga sama-sama kita bersahur beramai-ramai, puasa Arafah bersama keluarga. Puasa Arafah bersama keluarga hari Khamis. Kemudian nanti bila waktu maghrib, sama-sama buka dan sambut raya dengan family. So, ini merupakan satu permulaan yang baik untuk keluarga memulakan ataupun kita nak mulakan kehidupan kita sebagai keluarga yang beribadah. Ibadah bersama, sahur bersama, raya bersama dan takbir bersama. So, mudah-mudahan kita mula di situ, dan ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupkan syiar Islam di dalam rumah kita. Okey. So, saya harap suara saya okey lah, sebab saya dengar saya punya suara ni ada macam bunyi dekat saya punya phone ni. Baik, insyaAllah. Suara okey Okey, bismillah. Alright. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas kita bersama. Alhamdulillah, saya tengok ada yang sedang menonton. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu bulan Zulhijjah atau yang namanya Hari Raya Haji tak pernah lepas dengan namanya kurban. Hari Raya Puasa, awak akan nampak dia punya puasa. Ataupun orang Melayu panggil Hari Raya Puasa, sebab sebelum menyambut Hari Raya, kita akan berpuasa dahulu. Orang Melayu panggil Hari Raya Puasa. Kalau namanya Hari Raya Haji, dia sinonim sebab dia ada namanya ibadah haji. Dan ada orang panggil Hari Raya Kurban sebab hari ini ramai orang berkorban. Pada hari ini ataupun yang namanya Hari Raya Haji tak pernah lepas dengan sejarah pengorbanan. Tidak pernah lepas dengan sejarah pengorbanan yang pertama ataupun pengorbanan yang dibuat daripada Nabi Ibrahim AS. Kalau saya kata haji, memang tidak boleh tidak mesti dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Kalau yang namanya umrah, tak boleh tidak mesti dikaitkan dengan Nabi Ibrahim AS. Sebab yang namanya haji di kota Mekah, yang namanya umrah di kota Mekah, yang namanya tawaf pastinya di Kaabah. Betul kan? Tak ada orang tawafnya di mana, tawafnya di tempat lain. Tak. Yang namanya tawaf mesti di Kaabah. Yang namanya sa'i mesti di Safa dan Marwah. Yang namanya Zamzam mesti berada di samping Kaabah. Betul tak? Yang namanya Hajar Aswad di Kaabah. Jadi Hajar Aswad, Kaabah, tawaf, sa'i, jamrah, melontar, wukuf, Arafah dan sebagainya, semuanya ada kena-mengena dengan sejarah Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail dan ibunya iaitu Siti Hajar, ibu kepada Ismail. So
Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban tak boleh lepas daripada sejarah Nabi Ibrahim AS dan anaknya AS. Pengorbanan yang besar daripada seorang Nabi yang kita boleh nampak atau boleh saya mulakan sebagai permulaan adalah awak mesti understand pengorbanan seorang ayah tidak terlaksana kecuali iman yang tinggi datang daripada isteri dan daripada anak juga. Sebab kalau satu orang dalam keluarga ingin berkorban, yang lain tak pandang pengorbanan tersebut, dia tak jadi. Dia macam ibarat bertepuk sebelah tangan, betul kan? Seorang kekasih atau sepasang kekasih, dia kata sepasang, dia mesti berpasangan. Kalau seorang sayang, seorang lagi tak sayang, dia tak jadi sepasang kekasih, betul? Kalau sepasang kekasih itu ada masalah, satu sanggup berkorban, satu tak sanggup berkorban, dia tak akan menjadi. Ahnan, Pak Maan, Masya Allah, ini Pak fan Pak Maan, Alhamdulillah, mana-mana, Masya Allah, Ahnan. Kalaulah yang namanya pemain berganda, pemain dua orang, main badminton, satu semangat, satu tak semangat, tak berjadi. So, dalam keluarga, dalam institusi keluarga, yang namanya berkorban, semua kena berkorban. Yang namanya ayah, kalau dia berkorban seorang, isteri tak nak berkorban sama, anak tak ada berkorban, dia tak akan jadi, dia tak akan rasa sedap dia. Saya kasih satu contoh, pengorbanan yang saya nak buka opening adalah yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Kalau saya cakap semua orang tahu, tetapi kita tengok daripada sudut yang lain, daripada sudut kekeluargaan. Bila saya kata seorang Nabi, sejarah membuktikan, tak semestinya kalau yang namanya suaminya Nabi, isterinya akan menjadi baik selamat, tak semestinya. Contoh, Nabi Lut AS, apa yang berlaku kepada isterinya. Dan Nabi Nuh sebagai contoh. Tapi ada kalanya isterinya sebaik-baik manusia, isteri sebaik-baik manusia, suami sejahat-jahat manusia. Contoh Asia dan Fir'aun. Dan ini termaktub Asia. Bukan sahaja wanita yang dijamin syurga, wanita yang dijamin ketua dalam syurga. Different thing, masuk syurga satu perkara. Ketua bagi wanita dalam syurga itu satu darjat yang sangat tinggi. Asia, sebaik-baik wanita, sebaik-baik manusia daripada golongan Hawa. Tetapi suami bukan manusia jahat, no. Fir'aun bukan jahat, tapi sejahat antara sejahat-jahat manusia. So, yang namanya nak keluarga yang bahagia, pengorbanan mesti datang dari dua-dua. Yang namanya suami memainkan peranan, yang namanya isteri pun memainkan peranan. Yang namanya anak pun mainkan peranan. Contoh, pengorbanan pertama. Berkorban tentang apa yang kita cinta untuk yang dicintai. Berkorban apa yang kamu sayang atas nama yang kamu cinta. Contoh, Nabi Ibrahim AS. Apabila mendapat anaknya Ismail dan juga ibunya, Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kamu dikehendaki atau Allah wahyukan kepada Ibrahim untuk tinggalkan anaknya dan ibu kepada anak tersebut di satu tempat yang tidak ada apa-apa. Kalau saya kata satu tempat yang tak ada apa-apa, jangan bayangkan dia tinggalkan di tempat orang ramai. Tidak. Disuruh perintah, anak ni baru lahir. Puluhan tahun, ada riwayat mengatakan 80 lebih tahun baru Ibrahim mendapatkan anaknya yang pertama, Ismail. Zuriat yang pertama, Ismail. After puluhan tahun minta daripada Allah, after puluhan tahun bertemu ataupun berumah tangga, lepas umurnya 80 lebih tahun baru mendapatkan anaknya Ismail merupakan zuriat yang pertama. Bila dapat, sayang anak tersebut. Allah perintahkan anak itu disuruh untuk ditinggalkan di satu tempat. Bukan di satu kampung, bukan di satu negeri, bukan di satu daerah, bukan di satu kaum. Disuruh tinggal di satu tempat yang tidak ada apa-apa. Orang pun tak ada, malah kehidupan pun tak ada di situ. Maka secara logiknya disuruh tinggalkan. Dan kemudian orang berkata, apalah ada di tempat ini untuk disuruh tinggal. Tetapi Ibrahim tetap laksanakan. Sebab itu perintah Allah. Sebab itu apabila dia tinggalkan anaknya dan juga ibu yang masih lagi menyusukan anak tersebut,
Siti Hajar ataupun ibu kepada Ismail bertanya, after Ibrahim tinggalkan, dia terus pusing dan berjalan. Dia tinggal, dia pusing dan dia jalan. Dan kemudian ibu tersebut bertanya, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, ke manakah kamu? Wa tatrukuna bihadzal wadi. Katanya, wahai Ibrahim, kau nak ke mana? Yang ini ni anak yang dalam aku dukung ni anak kamu. Aina tadhhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi. Kamu tinggalkan kami di satu tempat, di satu lembah, orang tak ada. Wala syai', la syai', la syai' ni apa pun tak ada, satu benda pun tak ada, kau tinggalkan kami di sini. Dalam sejarah kata, faqalat dzalika miraran. Ibu Ismail cakap banyak kali. Wala yaltafit ilaiha. Namun Ibrahim sikit pun tak toleh. So you must imagine waktu itu. Ibrahim sikit pun tidak menoleh. Dia kata, ya Ibrahim, aina tadhhab? Kau nak ke mana? Wala yaltafit ilaiha. Ibrahim pusing pun tidak untuk tengok, tidak. Pusing pun tidak. Kemudian ibu kepada Ismail pun berkata, Allahu amaraka bihadza? Kemudian dia kata, Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Pada ketika itu baru Ibrahim jawab. Dia kata, na'am. Ya, ini adalah perintah Allah. Dan kemudian dia mengatakan, idzan la yudhi'una. Berarti kalau benar ini perintah Allah, jangan risau. Allah tak akan sia-siakan kami. Allah tidak akan mengapa-apakan kami. Allah tidak akan mensia-siakan hidup aku. Bukan hidup aku, malah hidup aku dan anak ini terjamin masa depan kita. Tuan-tuan, kalau namanya Ibrahim, laksanakan apa yang Allah perintah untuk tinggalkan anak yang baru diterimanya selepas puluhan tahun menunggu Allah perintahkan untuk tinggalkan. Ibrahim tinggalkan sebab Ibrahim ni Nabi. Betul kan? Ibrahim ni Nabi. Yang namanya Nabi, keimanan yang paling tinggi di antara semua manusia, Nabi lah orangnya. Iman, mengenal Allah, iman, percaya qada dan qadar, iman, percaya dengan yang namanya Tuhan yang satu, perintah Allah, tak mungkin ingkar, Nabi, tak jadi masalah. Tetapi, saya nak awak tengok kepada perempuan ini, ibu kepada Ismail. Imannya sangat tinggi. Untuk mendidik anak yang baik, ibunya pun kena yang baik. Jadi dia kata, adakah ini perintah Allah? Kata dia, na'am. Izan. Maka pada ketika, kalaulah benar ini perintah Allah, Allah tak kasih, pergilah kamu. Don't worry. But still, she knows that air tak ada. Air bekalan dia bawa. Dia ada bawa bekalan air sikit. Air bakal habis. Sumber air tidak ada. Makanan tidak ada. Orang tidak ada. But don't worry. Saya akan cuba kerana saya yakin Allah akan bantu saya. Itulah ibu kepada Ismail. So suami, ayahnya orang hebat, ibunya orang hebat. Berkorban untuk Allah. Dan pengorbanan yang semua orang tahu yang berlaku dalam Al-Quran ataupun berlaku dalam sejarah kita yang dirakamkan dalam Al-Quran. Apabila Allah merintahkan Ibrahim untuk sembelih anaknya Ismail, dalam mimpi. Apabila dia beritahu, dia berkata kepada Ismail yang mana Allah perintahkan aku untuk sembelih kamu. Tuan-tuan, waktu kecil aku disuruh tinggalkan kamu. Apabila besar sedikit, disuruh untuk sembelih kamu. Apa jawab Ismail? Katanya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Wahai ayah, kalau benar ini perintah Allah, lakukan. Aku rela disembelih. Kerana ini perintah Allah. Pengorbanan yang berlaku bukan sahaja daripada seorang ayah diperintah untuk sembelih anak. Malah anak menerima perintah untuk disembelih oleh ayah kerana dua-duanya yakin ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkorban. So, perkataan korban ini adalah satu perkara yang sangat besar. Perkataan korban ini adalah satu perkara yang sangat berat. Kerana satu perkara yang kita nak itu perlukan pengorbanan. Satu perkara yang kita nak perlukan perjuangan. Sebab itu apabila Ustaz Qamarul menyerahkan ayat Quran, bila dia kata lillazina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berlaku baik itu baginya husnah, baginya kebaikan.
iaitu syurga wa ziyadah dan amal ibadah yang dilipat kali gandakan pahalanya, al jazaul ihsan ilal ihsan, perkara yang baik kita lakukan pasti akan ada balasannya baik. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan, khusus di dalam bab keluarga, khusus di dalam bab kehidupan diri ini, penuh dengan pengorbanan. Kerana pengorbanan selalu akan selari dengan kesabaran. Pengorbanan selalu akan diselangi atau diselaraskan dengan kesabaran. Contoh, pada waktu kita muda ataupun tua, kita setiap hari lakukan ibadah salat. Tuan-tuan, kalau kita boleh patah balik 2 bulan lepas, waktu bulan Ramadan, ini pengorbanan yang sangat besar. Ini kesabaran yang sangat besar. Kalau saya tanya, awak berkorban? Iya, awak berkorban. Tuan-tuan, tak ada orang yang pukul 4-5 pagi bangun hidupkan api elektrik, hidupkan api gas untuk panaskan lauk atau masak untuk keluarga bersahur di waktu pagi. Mana ada orang makan pukul 4-5 pagi? Kemudian sembahyang subuh. Kemudian orang pergi kerja, kita pergi kerja. Tengah hari orang makan lunch, kita tak makan sebab kita puasa. Ini berkorban. Orang pergi suka-suka di luar, kita tak suka di luar kerana kita sedang berpuasa. Ini namanya korban. Pukul 5 orang balik, kita pun balik. Orang keluar makan selepas kerja, kita tak makan selepas kerja. Kita pulang atau pergi ke tempat lain untuk berbuka. Pukul 7 baru kita makan. Orang lain pukul 8 senang-senang di luar atau mungkin sudah berehat masuk tidur. Kita tidak. Lepas isyak, kita terus sambung tarawih. Kalau di masjid, ya di masjid. Kalau di rumah, ya di rumah. Sampai jam 10. Kalau di masjid, mungkin sampai jam 10. Balik rumah 10.30, pukul 11. Lepas pukul 9, pukul 11, esok subuh. Bangun lagi jam 4-5 pagi. Sahur lagi. Tuan-tuan, bukan 1 hari, bukan 2 hari kita laksanakan. Bukan seminggu, bukan 2 minggu. 1 bulan penuh. Kalau namanya 30 hari, 30 harilah kita punya puasa. Kalau namanya 30 hari Ramadan, 30 harilah kita tak makan di siang hari. Itu namanya pengorbanan, tuan-tuan. Betul kan? Kita main bola ramai-ramai dengan kawan. Balik main bola pukul 7 malam. Kawan-kawan balik terus tidur. Kita balik bersihkan diri, salat maghrib, pengorbanan. Dulu orang berehat. Pukul 8.30 sembahyang isyak. Ini pengorbanan. Lalu kita dengar kawan-kawan kalau hujung minggu tidur sampai jam 9, jam 10. Kita orang Islam, pukul 5, pukul 6 kita bangun. Sembahyang subuh. Ini kesabaran. Kerana di sebalik kesabaran ada namanya pengorbanan. Sebab itu kita dilatih untuk berkorban dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari segi mengorbankan kesenangan diri, dari segi mengorbankan harta sebagai contoh. So elemen-elemen ni semua dah ada. Kita kumpul duit banyak-banyak, kemudian korbankan, diberikan kepada orang lain. Kerana ada dalam harta kita, ada milik orang lain. Dalam setiap kegembiraan, pasti ada unsur-unsur pemberian. Dalam setiap kegembiraan, ada unsur-unsur pemberian. Kita tidak boleh bergembira seorang diri tanpa mengingatkan yang lain. Sebagai contoh, hari raya puasa. Kita puasa penuh, kemudian cukup nak sambut raya, kita ingat orang yang tiada, maka bayar zakat fitrah. Kita dapat anak, kita sembelih akikah, kita cukur rambut, diberikan kepada fakir miskin. Berkongsi kebahagiaan. Hari raya haji, pengorbanan, kita sembelih kambing dengan membeli kambing, lembu, unta dan sebagainya, dan kemudian itu diberikan kepada orang lain. Kongsi kegembiraan. So dalam Islam ataupun dalam kehidupan seharian, kita sedang berkorban. Sama ada kita perasan ataupun kita tak perasan. Sama ada kita nampak atau kita tak nampak. Pengorbanan. Sebab itu pengorbanan ni kadang-kadang belum lagi sampai ke hari akhirat dah nampak hasilnya. Kata Allah dah janjikan hasilnya. Semuanya mainkan peranan masing-masing dalam kehidupan. Ayah menjadi tunggak keluarga, berkorban demi keluarga. Ibu juga berkorban demi keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ayah ini bekerja. Saya teringat ada seorang ayah yang saya kenal waktu ketika dulu. Pergi kerjanya naik basikal. Seorang ayah pergi kerja naik basikal.
Aksiden, hujan lebat. Jatuh basikal. Balik rumah, basah kuyup. Isteri tanya, abang ada masalah? Dia kata, tak ada masalah. Hujan lebat biasa. Besok demam. Dia kata demam pun nak pergi kerja. Tak apa, sikit aja. Pergi kerja juga langsung. Sebab apa tuan-tuan? Ini namanya berkorban demi keluarga. Saya pengorbanannya tidak banyak. Cuma saya pernah kongsi satu ketika dulu di satu forum dengan Ustaz Zaid Adi Tokadi namanya. Saya pernah kongsi. Saya bukan orang yang apa tu bawa teksi yang kadang-kadang saya cukup selut ataupun hormat dengan ayah-ayah kita yang bawa teksi selama 10 tahun, 20 tahun. Saya pernah cuba dulu bawa Grab. Masa tu baru berjenak-jenak kan nak sewa kereta. Kemudian baru berumah tangga, kerana nak cari duit lebih sikit lah kan. Jadi kita bawa Grab. Bila kita bawa Grab, kita tak ada pengalaman macam mana nak deal dengan passenger ataupun mana tahu bila waktu bagus untuk bawa dan sebagainya. So, satu benda yang saya belajar daripada ayah-ayah kita, bila kita keluar tu nak bawa taksi atau bawa Grab, kita tak tahu siapa yang kita jumpa dan kita tak tahu rezeki apa yang datang pada hari tersebut. Cukup ke? Tak cukup ke? So, bila kita keluar, start enjin kereta. Ini saya belajar daripada pengalaman yang cetek waktu bawa Grab car dululah. Bila on je kereta, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bila kita kata tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya Allah, bismillah, aku bertawakal kepada Allah. Then you understand the meaning of tawakal. Why? Because bila saya keluar tu, saya tak tahu rezeki berapa banyak saya bawa balik. Ataupun apa yang saya akan bertemu di luar sana. Ataupun di dalam perjalanan siapa yang saya akan jumpa. Orang baik ke, orang tak baik ke, orang yang senang ke, orang yang susah ke dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita bawa taksi ni atau bawa Grab ni kan, dia punya perasaan dia, lepas 2-3 jam, kadang-kadang tak banyak orang yang naik kereta kita atau naik Grab car atau taksi kita berlaku. Jangan awak ingat kadang-kadang dia bawa dah kerja 4 jam, dia drive, confirm duit lebih kurang begini. Kadang-kadang boleh dapat sama, kadang-kadang tak. Kadang-kadang dapat average, kadang-kadang below than average. Kadang-kadang nak kata sikit pun tidak. Cuma satu saya belajar, bila kita balik rumah, contoh weekend kita keluar pagi kan, kemudian kita balik rumah, orang rumah buka pintu, kemudian dia tanya. Ini saya rasa isteri-isteri kat luar selalu tanya lah kan, dia kata, abang atau suamiku atau whatever name yang you panggil your suami kan, abang, macam mana tadi bawa? Alhamdulillah semua okey. Hati, otak berfikir, tadi 4-5 jam bawa, dapat 2 passenger saja. Tapi mulut ni nak kata yang, memang teruklah hari ni, tak ada apa-apa. Tak boleh nak cakap benda itu. Tak boleh nak cakap. Hati ni besar nak gembirakan keluarga, but deep down inside, kita tahu what happened just now, 5 hours ago. Orang tak naik kereta pun. Faham Jadi, tadi kat luar, macam-macam masalah. Tak dapat orang naik kereta. Tetapi bila depan keluarga, nak cakap yang tadi tak dapat duit susah. So, bila ditanya, macam mana keadaan tadi ya? Alhamdulillah, bagus, tak ada masalah. Sebab seorang lelaki atau seorang ayah, dia bukan nak menipu atau bukan nak menunjuk kebahagiaan, tidak. Tapi dia nak pastikan ketenangan tu ada dalam keluarga. Kerisauan dalam diri biarlah dipendamkan, namun dia berkorban segalanya untuk keluarga untuk memastikan kebahagiaan itu ada di dalam rumahnya. Biarlah aku berkorban kalau ada masalah, bukan nak sembunyi, cuma tidak mahu menyusahkan atau menambah fikiran bagi orang di rumah untuk memastikan keadaan tenang dalam keluarga. So itu yang kita nampak pada ayah-ayah kita dulu, itu yang kita nampak pada ibu-ibu kita dahulu. Memang cukup luar biasa. Memang pengorbanan yang kita belajar dari segi tuntutan Allah diterapkan dalam diri, diterapkan dalam keluarga, dan itu yang paling penting dalam keluarga. Seorang ibu
apabila anak itu lahir, apabila anak itu dikeluarkan, memang betul kata Allah Subhanahu Wa Taala, melahirkan anak satu keperitan yang amat dahsyat. Tetapi keperitan tidak berhenti di situ. Dia akan ditambah dengan menyusukan anak, ditambah dengan menjaga anak, ditambah. Sebab itu saya memang cukup faham atau cukup setuju. Dulu bila saya baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu, kemudian baru ayahmu. Dulu waktu kita bujang, kita baca hadis tersebut hanyalah bacaan. Tetapi bila berumah tangga dan mendapat zuriat, baru kita perasan, ya Allah, memang benar kata nabimu, ibumu. Berarti kalau anak saya tanya, saya akan cakap benda yang sama. No, your mother first, your mother. And then baru yang pada. Sebab memang jauh pengorbanan ibu tu kalau nak dibandingkan dengan kita lelaki ataupun ayah. Sebab pengorbanan ibu memang luar biasa. So, pengorbanan itu berlaku pada setiap lapisan masyarakat. Pengorbanan itu berlaku pada semua manusia atau semua orang. Mudah-mudahan dia adalah satu perkara yang kita boleh terima, sebab kadang-kadang kita mencari-cari kebahagiaan itu datang daripada orang lain, tetapi kita lupa yang perlu berkorban asalnya adalah diri kita sendiri. Berkorban melawan hawa nafsu, berkorban menjadi orang yang lebih baik. Dan itu perkara kadang-kadang dia datang dari segi naluri, untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan tuntutan ataupun tarikan dunia. Saya tengok contoh, saya pernah ceritakan perkara ini satu ketika dahulu, tak silap di Masjid Ma'ruf. Teringat seorang pemuda, seorang lelaki yang subhanallah, kadang-kadang awak ingat nak melawan hawa nafsu ni ataupun nak berkorban ni perlukan harta. Kadang-kadang tidak ditawarkan keuntungan duit, ditolak begitu sahaja hanya kerana keimanan. Saya perhatikan, ini bukan pengalaman saya, pengalaman orang lain. Saya ikut pemuda ni untuk beli handphone. Saya ikut dia untuk beli handphone. Kemudian harga handphone tu dalam $200. $200. Apik yang kedai ataupun kedai tu menawarkan harga, contohnya bukan 200, contoh dalam $200, cakap $200, easy calculation. Dia kata $200 harga handphone tersebut. Kemudian apabila dia kata, baiklah, aku ingin beli, kemudian orang tu tawarkan lagi, boss, you help me lah, you beli my screen protector. Jadi bila budak ni kata, aku disuruh beli handphone ni oleh bos aku di tempat kerja aku. Tapi tak apalah, aku fikirkanlah kalau nak belikan screen protector. Screen protector harganya $215. Yang ni $15. Jadi 200 campur $15, jadi $215. Jadi mula-mula budak ni ingat nak beli handphone $200. Tapi bila ditawarkan lagi $15, dia berfikir, adakah worth it aku nak beli screen protector? Screen protector tu yang diletakkan, ditampalkan di handphone supaya tak calar kan. Kemudian dia fikir, bos tu tawarkan, bos, inilah, you help me, I help you lah. You buy my screen protector, you beli saya punya screen protector, kemudian nanti di receipt aku tulis harganya $290. Jadi faham $290. Jadi bila kita tengok budak ni, dia bayar $215 kan, tapi receipt tulis $290. Jadi nanti bila you balik you punya office, you claim dengan you punya boss, you claim $290, tapi you bayar $215. Jadi faham So you help me, I'll help you lah. You kasih I business, you beli my protector, you add lagi $215, I help you.
So that I tulis dekat your receipt 290. So you untung dalam 90 berapa? $75. $75 you untung. Jadi budak ni kata apa tau? So, okay lah bos, I help you lah, no problem lah. Saya beli you punya screen protector, harga $15, so $215. But dekat receipt tu, you tulis 215, jangan tulis 290. So I help you, I beli 215, you write 215, I pay 215, later I claim dekat my company 215. Bos ni tengok dia macam, kawan, you tak faham ke? I want to help you, you know, because this is a deal. You help me, I help you. So, I tulis 290, you bayar 215. But nanti bila you claim 290, you untung $75. I untung, business I, you pun untung bila you claim dengan you punya bos. So, budak ni cakap apa? It's okay lah kawan. You tulis 215, I pay 215, I claim 215. Should be okay, no problem. I give you business. So, orang kedai ni, dia tak masuk akal. Saya kata, kenapa kau tak nak? Kau tak rugi apa-apa. So, dia kata, okay lah bos, don't want lah. Lala dia kata, bos, tell me why? So, aku dah offer, kau tak terima. So, dia kata apa tau? Sorry bos, I cannot do this lah. Why? Because I'm a Muslim. Because I'm a Muslim. So, orang kedai ni tengok dia, atas bawah. Dia kata, alamak, kawan. So, budak ni pakai baju putih, dia pakai songkok putih kan. Kita nak pergi masjid lepas tu. Kawan, sorry apa isi ya. You semayang punya orang lah. You tak tipu. I sorry banyak-banyak. You semayang punya orang. Sorry, paisi. So saya cakap, this is dakwah. You don't have to show the world yang you are doing something yang berkorban. You don't have to tell people, but you have to show them the real attitude of a Muslim. So saya percaya orang kedai ni, setiap kali the next time, dia nampak orang macam budak ni lah, pakai baju putih, pakai songkok haji, jangan cakap apa tau. Oh, no. Ini orang semayang punya orang. Semayang punya orang tak tipu. Semayang punya orang tidak tipu. Sebab apa tuan-tuan? Easy money. You boleh untung $75 dengan 5 minute punya deal. Untung $75 dan sebagainya. Or even, ini baru small scale punya business. Kat luar sana, maybe untung ribuan dolar. Ratusan dolar. Dalam bisnes-bisnes yang ataupun dalam pekerjaan yang mudah tetapi caranya salah. But untuk tolak that kind of profit, I cannot call it profit lah, duit masuk, you tolak begitu saja, itu perlukan kekuatan diri yang kuat. Kalau you tak latih diri you untuk jangan senang dibeli dengan wang ringgit begitu sahaja, siapa-siapa pun akan tertarik sebab dia tak nak kerana puluhan dolar yang sedikit tetapi hidup merana sampai bila-bila. So, it is okay untuk berkorban dahulu, bersusah-susah dahulu. Dan mudah-mudahan hari kemudian, keindahan hari esok akan menanti diri kita. Sebagai contoh, kalau saya boleh tutup pada hari ini adalah semua perkara-perkara yang Allah perintahkan kita laksanakan dan perkara-perkara sunat jangan ditinggalkan. Kalau contoh perkara sunat yang betul-betul kita jangan untuk tidak tinggalkan ialah puasa sunat hari Arafah. Puasa sunat hari Arafah, hari Khamis ini, jangan tinggal. Sebab kalau kita tahu yang kita banyak kesilapan, it's okay untuk berlapar sikit. It's okay untuk berlapar sedikit satu hari. Tetapi dia punya fadilat dia sangat besar. Sebab kita dah dilatih berkorban dalam setiap aspek kehidupan. So, including dalam berpuasa. Ini ibarat contoh apa tuan-tuan? Kalau kita tahu kita banyak buat silap, habis tu ada cara untuk hapuskan silap kita, pasti kita akan kejar. Cuma satu je, kita tak nampak dosa kita. Contoh saya ada kawan seorang tu, dia kena penalty sebab dia bawa exit speed limit. Kemudian bila ditanya ataupun bila ditangkap, keluar surat saman, dia kena point. Jadi orang yang drive atau bawa motor takut point. Kadang-kadang orang cakap apa tau, duit dia aku, tapi point aku takut sikit lah sebab dia kalau lebih kan kena revoke ke apa, saya tak tahu kan. Kemudian datang surat untuk kalau dia join certain course, dia akan dapat kurangkan point yang dia kena. So dia kata dia masuk that course,
dan dia bermati-matian nak masuk that course sebab nak kurangkan point. Takut point tu sebab kalau lah point tu exceed dalam masa setahun, 12 bulan ke, saya tak tahu dia akan ada masalah bagi lesen. So orang takut point kena. So apa cara untuk kurangkan point orang akan buat. Sebab point tu kita nampak boleh kalkulate. Tapi kesilapan diri kita tak nampak. Kita kena kerja keras sikit untuk hilangkan kesilapan kita. Nah, pada hari Khamis ni adalah puasa hari Arafah, sunat puasa hari Arafah. So it's good kalau kita boleh puasa bersama-sama dengan keluarga sebab kita sering lupa yang kita banyak kesilapan. Tetapi jangan sampai lupa untuk minta pengampunan. Kita sering lupa yang kita ni banyak kesilapan. Tapi jangan kita lupa untuk minta pengampunan. So, dalam dunia ini tiada perkara yang lebih mahal daripada pengampunan Allah. Kerana dengan pengampunan Allah akan datang dari Allah. Bila dapat kesemuanya akan dapat rahmat Allah. Kerana dengan rahmat Allah lah orang itu dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita berkorban sikit, susah payah di dunia sedikit, tidak mengapa demi kebahagiaan di hari akhirat. Kita berpenat-penat sekarang, tak apa, kerana kita akan berehat-rehat nanti. Orang suka-suka di luar sana, kita anak bujang tahan dia punya kawan-kawan sukaria kat luar, kita tunggu waktu bila halal nikah baru kita jadi suami isteri. Anak dara juga begitu. Seorang Muslim, orang yang suka-suka di luar sana, masuk waktu kita solat, datang Ramadan kita puasa. Ada duit kena zakat, kita bayar zakat. Kerana itu semua tuntutan pengorbanan daripada seorang Muslim untuk agamanya. Kerana di dunia ini kita berpenat-penat dahulu tidak mengapa. Mudah-mudahan di hari kemudian kita berehat di sana. Ya, kita berehat di sana. Jadi begitulah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berkorban bukan sahaja melihat pengorbanan orang lain, tapi kita pun berkorban untuk orang lain. Jangan saja tunggu orang berkorban untuk kita, tapi tanya diri kita, bila pula waktu kita berkorban untuk orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau boleh saya tutup dengan kisah pengalaman hidup yang tak banyak. Dulu saya belajar di Kota Damsyik. Ada seorang kawan tu, orangnya cukup baik. Dia dah letak macam-macam barang nak dia bawa pergi luar negara. Sebab kita ni mahasiswa kan. Kalau pergi luar negara setahun, 2 tahun, 3 tahun tak balik. Jadi bawa macam-macam baju, bawa macam-macam makanan. Tiba-tiba sampai dekat airport, ada satu mak haji datang. Dia kata, "Dek, awak nak pergi hari ni kan, saya nak tumpang lah bawa barang ni kasihkan pada anak saya, boleh tak?" Jadi apa budak ni buat tau? Budak ni bagnya dah penuh. Dia ambil barang-barangnya, dia suruh mak dia bawa balik barang-barang. Barang-barang makcik tu diletak dalam beg dia. Kemudian dihantarkan, bawa pergi negara yang tempat dia belajar tu, kasih pada kawan. Bila saya kata, kau sanggup je barang kau tak bawa, barang orang lain kau bawakan. Dia kata, apa? Tahun ni aku bergembira sebab aku dapat jumpa balik ke negara, jumpa keluarga. Mak dia tak dapat jumpa anaknya. Mungkin dengan memberi barang, terlepas sikit rindu anak dia kepada mak dia. Terlepas sedikit rindu mak dia nak jumpa anak dia. Jadi tengok pengorbanan seorang kawan pada seorang kawan. Saya tak terfikir benda ini. Saya kata, subhanallah. Makcik tu datang, apalah yang kau dapat? Dia kata, tak apa. Aku bawa saja barang ini kasih kepada anak dia. Makanan ini kasih kepada anak. Tahun ini aku dapat balik jumpa keluarga. Kawan tu tak dapat jumpa keluarga. Mak aku dapat jumpa anak dia. Mak itu tidak dapat jumpa anak dia. Mungkin dengan mengirimkan barang, dapat terubat rindu. Barang aku tak bawa tak apa. Mudah-mudahan terubat rindu keluarga mak dan anak tersebut. Pengorbanan. Jadi fitrah-fitrah begini bila kita nampak daripada kawan-kawan kita, saya percaya dengan perkara-perkara ini datangnya daripada keluarga yang mentarbiah anaknya, dan dengan tarbiyah tersebut anak itu dapat praktiskan dan membuatkan masyarakat yang lebih baik di hari kemudian. Jadi gitu tuan-tuan sekarang ini kita bukan saja tunggu pengorbanan orang, but now it's time to start berkorban untuk orang lain, berkorban demi kebaikan yang lebih besar. So insyaAllah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya mohon maaf silap salah terkasar bahasa. Kalau ada umur panjang, kita bertemu lagi. Dan saya ucapkan selamat beribadah, selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya Haji. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala amal ibadah.
Barakallahu. Dan terima kasih juga kepada Masjid Al-Istiqamah di atas inisiatif ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga kerja masjid dan khusus Jabatan Dakwah, Markom, semua yang terlibat atas inisiatif yang baik ini. Mudah-mudahan kehidupan semuanya diridai Allah, lebih-lebih lagi pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya. Mohon maaf silap salah. Ada jodoh kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolaan semestilah ada, jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la